Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke kursus teknologi fertigasi tanaman cili merah. Kursus ini yang diadakan dalam bentuk video yang julung-julung kalinya diadakan, dan saya rasa inilah yang pertama dianjurkan oleh AgroFast Forward Enterprise. Ini adalah kerana pihak AgroFast Forward sebelum ini biasa menganjurkan kursus-kursus di Putrajaya, di Johor dan juga di Perlis, dan ada kalanya di Pahang. Namun apa yang berlaku, terdapat juga banyak permintaan daripada bahagian Sabah dan Sarawak, juga terdapat beberapa tempat lain yang memohon untuk pihak AgroFast Forward menjalankan kursus di tempat mereka. Namun disebabkan kekangan masa dan beberapa perkara teknikal yang lain, pihak AgroFast Forward terpaksa menolak permintaan mereka. Untuk tidak mengecewakan permintaan tersebut, oleh itu pihak kami menyediakan video khusus fertigasi untuk menjadi alat bantuan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk mengetahui tentang tanaman menggunakan sistem fertigasi. Saya perkenalkan diri saya, Muhammad Faizal bin Abu, telah berkecimpung dengan penanaman cili menggunakan sistem fertigasi sejak tahun 2007. Dan di sini saya ingin berkongsi pengalaman dan pengetahuan berdasarkan bukan sahaja teori, begitu juga informasi secara praktikal. Apa yang kita boleh kongsi bersama, kita akan lakukan perkongsian tersebut. Baik, di dalam modul pertama ini kita akan menyentuh berkaitan dengan pengenalan asas fertigasi, jenis-jenis tanaman yang boleh ditanam menggunakan sistem fertigasi, alatan asas yang diperlukan, dan juga lakaran umum sistem fertigasi. Baik, apakah itu fertigasi ataupun dalam bahasa Inggeris dinamakan sebagai fertigation? Ianya merupakan gabungan dua perkataan, iaitu fertilizer ataupun fertilization dan juga irrigation ataupun pengairan. Fertilizer adalah baja. Jadi dalam istilah ini, ianya sebenarnya merupakan gabungan antara baja dan juga air, yang digabungkan di dalam satu sistem untuk memberi makanan dalam bentuk cecair kepada tanaman secara terus. Jadi ianya merupakan satu teknik penanaman sahaja, penggabungan antara pengairan dan juga pembajaan yang diberikan secara serentak. Jadi seperti yang tuan-tuan lihat di dalam gambar ini, air dan baja, iaitu baja yang telah dicairkan, baja kimia. Asas pembajaan adalah menggunakan baja kimia yang telah dicairkan, dicampurkan dengan air menggunakan sukatan tertentu dan dialirkan terus kepada pokok, iaitu terus menjurus kepada bahagian akar pokok. Jadi di sini pokok telah diberikan makanan secukupnya, dan tugas pokok hanyalah untuk membesar dan juga mengeluarkan hasil seperti yang diharapkan. Di dalam kes ini, berbandingkan dengan pokok yang ditanam di dalam tanah, menggunakan tanah, pokok terpaksa mencari makanan tambahan di dalam tanah, dengan sendiri. Tetapi dalam kes fertigasi, ia telah diberikan secukup-cukupnya. Ianya juga seperti kaedahnya mana di dalam bidang peternakan, seperti lembu, kambing, mereka menggunakan konsep kandang yang mana lembu tidak perlu ataupun kambing tidak perlu keluar mencari makanan ataupun rumput. Ianya diberi dalam bekas tertentu untuk lembu dan kambing itu makan dan membesar. Jadi pembesaran itu dapat dijangka seperti jadual yang telah dirancang.
Baik, penanaman tanpa tanah menggunakan proses pembajaan dan pengairan ianya diberikan serentak kepada tanaman-tanaman. Bagaimana pemberian itu dilakukan? Kalau kita lihat diagram di dalam ini, air dan baja dicampur bersama di dalam sebuah tangki yang kita namakan di sini adalah tangki nutrien ya, ataupun tangki baja. Tangki ini akan disambungkan terus kepada pump, yang mana pump ini adalah pump elektrik. Biasanya kita akan menggunakan pump jenis centrifugal. Kita akan tunjukkan contoh pump kemudian di slide kemudian, yang mana pump ini juga akan disambungkan kepada timer yang akan mengawal bila waktu perlu memberi baja mengikut keperluan kita. Dan apabila tiba waktu yang ditetapkan, pump akan berfungsi dan terus mengalirkan air melalui sistem pipe utama. Ini adalah di tengah ini adalah main pipe ataupun pipe utama, terus kepada microtube dan juga terus kepada bahagian akar di dalam polybag ya. Begitu juga ke pokok-pokok lain secara serentak. Di bahagian hujung ini akan dimatikan untuk mengelakkan air terus keluar. Jadi ini adalah konsep secara ringkasnya pengairan menggunakan sistem fertigasi. Baik, kita lihat di sini apakah jenis-jenis tanaman yang boleh ditanam menggunakan sistem fertigasi. Seperti gambaran di belah kiri yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, tanaman yang biasa memang kita selalu lihat menggunakan sistem fertigasi adalah tanaman tomato. Namun apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan maklumkan di sini, apabila tuan-tuan ingin menanam tomato, ianya perlu disertakan dengan sistem kalis serangga, iaitu jaring yang kalis serangga dan juga rumah lindungan hujan di bahagian atasnya. Ini bagi mengelakkan tanaman-tanaman ataupun sayuran yang ditanam terkena hujan kerana pokok seperti pokok timun ataupun pokok menjala seperti pokok tomato ini sangat mudah diserang penyakit apabila kelembapan suhunya terlalu tinggi. Jadi untuk penanaman tomato ini kos modal dan infrastrukturnya adalah sangat tinggi. Baik, di gambar seterusnya, antara tanaman juga yang boleh kita gunakan fertigasi adalah tanaman terung. Boleh dikatakan pelbagai jenis tanaman sayuran yang berciri serupa boleh ditanam di dalam polybag. Hanya yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan perlu dapatkan ilmu ataupun pengetahuan mengenai jenis tanaman yang tuan-tuan dan puan-puan nak usahakan nanti. Di sini terung juga boleh ditanam. Tempoh penanaman terung juga seperti pokok cili, yang mana ianya mempunyai kitaran musimnya dalam tempoh 6 bulan. Ya. Konsep yang sama, namun di dalam kes terung ini disebabkan terung menggunakan baja dan air yang banyak, disebabkan daunnya yang banyak, jadi kepekatan baja itu perlu ditingkatkan melebihi daripada penggunaan cili ya. Baru pokok akan menghasilkan buah yang baik dan cantik. Seterusnya di bahagian kiri ini adalah